30 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 KSP RMK ke-12 di Dewan Rakyat yang mulia ini. Saya dan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI amat menghargai semua pandangan, show maupun cadangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat untuk diintegrasikan dengan pelbagai inisiatif kerajaan yang melibatkan peranan MITI. Ini penting untuk memulihkan ekonomi negara agar terus maju dan kekal mampan demi kesejahteraan rakyat, terutamanya yang melibatkan perancangan-perancangan di dalam dokumen RMK ke-12. Yang berhormat Aitam, Yang berhormat Kubang Pasu, Yang berhormat Tenggara dan Yang berhormat Kuala Selangor dan Yang berhormat Pagu telah menyuarakan serta memberi show dan cadangan terhadap pembangunan industri negara. Saya amat menghargai semua show dan cadangan ini yang saya lihat adalah sebagai tanda sokongan terhadap usaha kerajaan dan MITI baru-baru ini setelah melancarkan NIMP 2030 baru-baru ini. Untuk makluman yang berhormat, NIMP 2030 merupakan pelan induk perindustrian edisi keempat yang telah dirangka untuk meningkatkan keupayaan sektor perindustrian negara agar lebih mampan dan berdaya saing di peringkat global. Berbanding dengan pelan induk perindustrian atau IMP sebelum ini, NIMP 2030 mengambil pendekatan berbeza iaitu berasaskan misi atau mission-based approach. Pendekatan ini memerlukan kerjasama kukuh dan bersepadu antara sektor awam dan sektor swasta bagi mencapai visi NIMP 2030 dan seterusnya membawa perubahan positif kepada sektor perindustrian negara. NIMP 2030 menetapkan 6 maklumat utama yang selaras dengan National Investment Aspiration atau aspirasi pelaburan negara, iaitu memajukan complexity economy, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, memperluas rangkaian domestik, membangunkan kluster ekonomi baru dan sedia ada, mempertingkatkan keterangkuman dan mempertingkatkan penerapan ESG. Bagi mencapai visi dan maklumat NIMP 2030 melalui pendekatan mission-based approach, NIMP 2030 menetapkan 4 misi utama, 21 strategi, 62 pelan tindakan dan 9 projek berasaskan mission-based project sebagai projek pembangkit. Mission-based projects merupakan projek-projek sedia ada sektor swasta yang akan memacu pembangunan sektor pembuatan selaras dengan hala tuju NIMP 2030. 4 misi yang digariskan adalah seperti berikut. Misi 1, memajukan complexity economy. Misi kedua, meningkatkan teknologi untuk membina negara berdigital ataupun tech up. Misi ketiga, usaha ke arah net zero, push for net zero. Misi keempat, menjamin security ekonomi dan keterangkuman ekonomi. Misi NIMP 2030 disokong oleh 4 pemacu perubahan ataupun enablers yang merupakan faktor penting bagi merealisasikan misi-misi tersebut. Pemacu perubahan NIMP 2030 adalah seperti berikut. Pertama, menggerakkan ekonomi pembiayaan. Kedua, memacu pembangunan dan daya tarikan bakat. Ketiga, mewujudkan pengalaman terbaik best in class investor journey bagi pelabur dalam memudah cara perniagaan. Dan keempat, memperkenalkan rangka kerja tabik urus seluruh negara. NIMP 2030 disasar untuk memberi impak yang tinggi kepada kadar pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya bagi sektor pembuatan. Melalui NIMP 2030, nilai tambah KDNK sektor pembuatan dijangka meningkat kepada
RM587.5 bilion pada tahun 2030. Unjuran ini adalah berdasarkan kadar pertumbuhan compounded kadar pertumbuhan sebanyak 6.5%, termasuk sumbangan subsektor pelimpah tinggi seperti elektrik dan elektronik (E&E), kimia, kenderaan elektrik (EV), aero angkasa, pharmaceutical, peranti perubatan dan bahan termaju (advanced material). Jumlah pekerjaan dijangka akan meningkat kepada 3.3 juta pekerjaan pada tahun 2030 bagi sektor pembuatan. Trajektori pertumbuhan pekerjaan ini mengambil kira peningkatan dalam aktiviti bernilai tambah tinggi dan industri baharu serta kesan langsung peningkatan adaptasi otomasi dan pendigitalan dalam sektor pembuatan. Melalui NIMP 2030 juga, gaji penengah medium wage bagi sektor pembuatan dijangka meningkat daripada RM1,976 pada tahun 2021 kepada RM4,510 pada tahun 2030. Bermakna pertumbuhan sebanyak 9.6% setiap tahun. Unjuran gaji penengah ini adalah turut berdasarkan penglibatan sektor pembuatan dalam aktiviti bernilai tambah tinggi, peningkatan produktiviti dan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Model tatbik urus NIMP 2030 mengambil pendekatan whole of nation approach di mana ia akan melibatkan kolaborasi antara pihak kerajaan, pihak swasta dan juga pihak NGO. Majlis Kebangsaan NIMP 2030 akan bertanggungjawab dalam menggerakkan hala tuju strategik, pemantauan dan penyelarasan serta pelaksanaan pelan tindakan manakala satu Delivery Management Unit atau DMU akan diwujudkan di MITI untuk menyelaras urusan pentadbiran berkaitan pemantauan dan penilaian NIMP 2030. Dato' Yang di-Pertua, seterusnya di dalam pembahasan oleh Yang Berhormat Tenggara, beliau sentuh serta memberikan cadangan penambahbaikan dalam aspek melahirkan bakat pekerja mahir dalam teknikal dan vocational, TVET serta ekosistem industri kenderaan elektrik (EV). Di samping itu, Yang Berhormat Tenggara juga mencadangkan agar taman perindustrian di Bandar Tenggara turut dibangunkan. Saya akan fokus kepada soalan berkenaan dengan EV, manakala soalan berkenaan dengan TVET ini akan lebih sesuai dijawab oleh Kementerian Sumber Manusia. Untuk maklumat Yang Berhormat, selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 16 Jun 2023, pembangunan bakat teknologi EV telah menjadi salah satu fokus kerajaan yang mana Jawatan Kuasa Pandu EV Kebangsaan ataupun National EV Steering Committee telah diminta memberi perhatian pada ketersediaan pusat pengajian tinggi dalam melahirkan bakat EV. Susulan itu, Universiti Teknologi Malaysia UTM telah dilantik sebagai ahli NEVTF ataupun National EV Task Force bagi menyelaras kepakaran penyelidik dan pembangunan bakat berkaitan teknologi EV di kalangan universiti-universiti tempatan. Selain itu, Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama industri lead body telah membangunkan standard pekerjaan kemahiran kebangsaan berkaitan EV untuk kegunaan bidang pendidikan dan latihan TVET. National Occupational Skill Standard NOS EV telah diwatalkan pada 8 hari bulan Mei 2023 dan telah dibuka untuk digunakan oleh penyedia latihan bagi program berkaitan EV. TVET berkaitan EV akan bermula pada awal tahun 2024. Kedudukan industri E&E negara yang menyeluruh turut membantu dalam menyokong pembangunan ekosistem EV negara. NIMP 2030 juga memberi tumpuan kepada usaha
untuk membangunkan keseluruhan ekosistem dalam menyokong aktiviti bernilai tambah tinggi seperti mengintegrasikan rantaian nilai antara semikonduktor dan E&E dengan bidang EV. Hasrat kerajaan untuk menghasilkan lebih banyak tenaga bakat EV yang berkemahiran tinggi dan menjadikan Malaysia sebagai hub EV dijangka akan tercapai seperti disasarkan. Sumber daripada pihak industri E&E menganggarkan melebihi 15,000 tenaga kerja diperlukan dalam sektor ini. Secara khususnya di Johor, terdapat sebanyak 17 syarikat telah menyertai program Akademi in Industry dan Yang Berhormat Tenggara dialu-alukan untuk menggalakkan anak-anak muda di kawasan Parlimen Tenggara untuk menyertai program ini. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, saya minta laluan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bagi saya siapkan apa? You nak habiskan dulu. Okey. Okay. Manakala cadangan pembangunan Taman Perindustrian Bandar Tenggara merupakan inisiatif di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, MAIDA melalui sebuah unit khas iaitu Industrial Estate Unit akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan Majlis Daerah Kota Tinggi Johor untuk mempromosikan Taman Perindustrian ini kepada pelabur tempatan dan asing yang berpotensi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya menyokong penuh NIMP 2030 ini, iaitu National Industrial Master Plan. Sebab memang timely, dah lama kita tak lancarkan Industrial Master Plan. Kali terakhir kita lancarkan ialah 2006. That was the last time, IMP 3. Dan bagi saya, NIMP 2030 ni eloklah ditukarkan kepada IMP 34. Jadi kita ada kesinambungan. Kalau tidak, next one, kita nak pengen new lagi, tak boleh pengen new. Jadi kita ada IMP 1, 86-95, IMP 2, 96-2005, IMP 3, 2006 sehingga 2023. Dan ini patutnya jadi 4. Tapi tak apalah, itu pandangan saja. Dan saya ingin membuat, saya menyokong penuh IMP 2030 ini dengan segala yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Cumanya saya nak beri cadangan sebagai tambahan apa yang kita lihat di peringkat negeri yang terlibat dalam IMP 2030 ini. Salah satu kaedah yang saya nampak bila kita bercakap berhubung dengan nak merapatkan jurang, mengurangkan jurang negeri-negeri yang maju dengan negeri-negeri yang kurang maju. Yang kita sebut 5 negeri yang maju, yang 9 lagi kurang maju. Pengalaman kita di Kedah ialah membangunkan kawasan industri adalah salah satu kaedah yang terbaik untuk kita majukan ekonomi negeri. Saya bagi contoh negeri Kedah. 10 tahun yang lalu, pendapatan kita, hasil kita ialah hanya dalam 500 juta ringgit. Tapi bila kita bangunkan industri, bawa masuk banyak pelaburan ke negeri Kedah, pendapatan kita sekarang sudah sampai ke tahap 700-800 juta. Ini kecil berbandingkan negeri Selangor, negeri Sarawak dan sebagainya. Tapi ini satu peningkatan. Sebabnya ialah, pertama, bila kita tukar kawasan pertanian kepada industri, orang yang menukar itu akan membayar premium tanah yang nilainya berjuta-juta ringgit. Lagi besar tanah, lagi besarlah jumlah wang. Kemudiannya kita akan dapat cukai tanah industri yang lebih tinggi daripada cukai tanah pertanian macam buat benang. Banyak kali berganda-ganda tingginya. Jadi pendapatan kepada negeri. Kemudian majlis tempatan dapat pendapatan dari segi yuran kebenaran merancang. Dan yang saya sebutkan tadi, cukai tahunan ini dia tiap-tiap tahun dia akan repeat. Kemudian dia akan meningkatkan KDNK negeri, KDNK kawasan setempat
dan juga peluang pekerjaan. Jadi di sini saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri MITI, saya nak khusus pada negeri Kedah. Kita perlu Kerajaan Persekutuan diminta bantu Taman Teknologi Tinggi Kulim untuk dibesarkan lagi. Sebab permintaan amat tinggi. Kita dah nak habis tanah dan yang ni saya sangat-sangat minta Kerajaan Persekutuan. Sebab kalau Kerajaan Persekutuan melabur untuk kawasan industri macam Taman Teknologi Tinggi Kulim ini, dia ini adalah satu pelaburan bagi Kerajaan Persekutuan, bukan saja Kerajaan Negeri. Sebab akhirnya Kerajaan Persekutuan akan mendapat cukai korporat, cukai individu, cukai custom, berbagai lagi. Keduanya, kita di Kedah ni banyak lagi kawasan-kawasan industri yang kita nak bangunkan. Kalau kita bangun semua ini, insya-Allah Kedah akan menjadi sebuah negeri maju setanding dengan negeri maju yang lain. Jadi dengan cara tidak langsung Kerajaan Persekutuan membantu untuk merampakkan jurang ekonomi antara negeri maju yang tidak maju ini. Kita ada kawasan Padang Merah Kulim yang beribu-ribu ekar tanah yang sedang kita cuba bangunkan. Ini kita perlukan infrastruktur. Kedah Sains Teknologi Park di Bukit Kayu Hitam. Kemudian di kawasan industri Bukit Selambau dan sebagainya. Dan untuk makluman Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya pun percaya Timbalan Menteri memang tahu benda ni. Sudah diumumkan semalam bahawa Kedah top 3 ya, dalam pelaburan bagi seluruh negara antara Januari sampai Jun tahun 2023. Jadi apa yang kita buat selama ini, strategi dan perancangan kita untuk bangunkan negeri Kedah di kawasan industri dan sekaligus memajukan ekonomi sudah menunjukkan kejayaan yang begitu cemerlang. Dan saya juga pernah dulu buat cadangan dalam mesyuarat Exco supaya kawasan-kawasan padi ini yang jumlahnya 100,000 hektar lebih di negeri Kedah ini, dan setengah daripada kawasan sawah padi ini dia adalah kawasan yang lokasinya amat strategik di tepi jalan, tepi highway, tidak jauh daripada port dan sebagainya. Saya cadangkan supaya sebahagian, bukan semualah, sikit saja. Lagi Menteri Pertanian pening kepala pula pasal keterjaminan makanan dan beras. Kita bangunkan industri. Kita ada 100,000 hektar lebih, kita ambil 5% cukup, 5,000 hektar. Kita boleh mewujudkan lebih banyak peluang dan tanah yang tahun padi yang nilainya rendah itu menjadi tinggi. Dan itu memberikan pendapatan dari segi cukai dan premium tanah sebagainya kepada negeri Kedah. Dan lagi satu saya nak sebutkan Yang Berhormat Timbalan Menteri, sikit je lagi. Saya mencadangkan banyak kali kepada Menteri MITI dulu pun saya cadangkan supaya bangunkan kawasan luar bandar dengan kawasan industri. Sebab kalau kita bangunkan kawasan luar bandar dengan kawasan industri ini, pertama kita tak perlu bergantung lagi kepada pekerja asing. Dia kalau orang Kedah ni dia suka duduk kat kampung. Bila Kelang ada situ, dia tak payah pergi ke mana. Kalau Pulau Pinang dia tak mau pergi, nak bayar sewa rumah mahal. Sekali tok dia sakit, tok lang dia sakit, dia nak kena ada di kampung dan sebagainya. Ini psikologi orang kampung, bukan saja di Kedah dan juga di seluruh negara Malaysia. Dan ini saya boleh bagi contoh. Umpamanya sebuah Kelang di Kuala Ketil, sebuah syarikat Jerman. Kalau Datuk ya, yang dipertua bagi sikit ya, sikit lagi. Syarikat Jerman. Dah 5 minit dah. 100% orang tempatan kerja di Kuala Ketil, luar bandar. Ya. Di Rabu City insya-Allah 100% workforce adalah di kalangan orang tempatan. Dan juga kita ada sebuah syarikat ACM buat sayap kapal terbang Boeing, dekat 100% orang tempatan. Jadi saya nak mencadangkan untuk dimasukkan dalam NIMP ni Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya kita dapat majukan negeri-negeri seperti negeri Kedah. Dan mengenai jenis industri, untuk makluman Timbalan Menteri, dan I'm very sure you are aware about this, dengan izin, Kedah Kuliah Tech Park memang kita buat front end teknologi, bukan back end. Back end ni banyak kita hantar ke Melaka. Dan Infineon yang 24 bilion pelaburan yang diumumkan baru ini, semuanya adalah front end, termasuk design dan juga R&D. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat. Ya, sebentar Menteri. Satu perspektif dalam perbahasan, the floor belong kepada Menteri dengan izin ataupun siapa yang bercakap. Jika yang memberi itu tidak menghalang, saya akan diam. So ambil maklum ya, yang akan datang ni.
you bagi ruang, kalau yang sana berterusan, you rugi. Tapi it's up to you. Terima kasih Speaker. Soal apa yang dicadangkan tadi, pertama berkenaan dengan nama. Nama ini sebenarnya ditentukan oleh menteri yang lalu dalam kerajaan yang lalu, dan apabila Menteri Senator Tengku Zafrul dan saya masuk ke Kementerian MITI, kami teruskan program ini walaupun pendekatan yang diambil oleh kerajaan baru sebenarnya pendekatan yang baru, tapi nama tu nama kita ikut apa yang dicadangkan oleh menteri yang lalu. Dari segi jurang mengurangkan jurang di antara negeri-negeri, memang misi keempat NIMP 2030 ialah menjamin security ekonomi, economic security dan keterangkuman ekonomi ataupun inclusivity. Dan ini telah termaktub dalam NIMP 2030 dan ini juga adalah hasrat kita untuk kurangkan jurang di antara negeri-negeri. Yang berhormat Kubang Pasu sentuh tentang kejayaan negeri Kedah yang dapat tempat ketiga ataupun 14.6 bilion pelaburan dalam first half 2023. Memang betul ini adalah kejayaan Kedah dan juga kejayaan kerajaan pusat bersama. Ini adalah kejayaan bersama dua-dua pihak kerana tahun ini juga ataupun pertengahan tahun ini negara kita dapat nilai pelaburan yang telah diluluskan sebanyak 132.6 bilion dalam 6 bulan pertama. Dan ini adalah kejayaan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Dato' Sri Anwar Tambun, dan saya rasa ini adalah satu kejayaan yang kita semua boleh banggakan. Mohon pencerahan sedikit, Menteri. Sedikit saja. Okey, ringkas. Terima kasih. Pertama, tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut tentang industri EV. Dan nampaknya kerajaan memang berhasrat untuk kita memperjuangkan industri EV ni. Tapi setakat saya yang maklum, Menteri, sehingga hari ini, kereta EV di Malaysia yang dijual masih agak di luar affordability orang ramai. Semuanya paling murah pun mungkin 150,000 ke atas. Dan saya faham pihak MITI ada halangan untuk kereta EV sub 100,000 dijual di Malaysia. Tidakkah ini kalau polisi ini berterusan, dia akan bercanggah dengan polisi NIMP dan juga kerajaan untuk kita mempromosikan lebih kegunaan EV di Malaysia? Itu satu. Kedua, tadi ada sebut dengan NIMP, salah satu ramuan atau key ingredient yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri adalah productivity. Dan productivity adalah sangat penting untuk kita memajukan negara kepada satu high nation income. Tapi apakah tindakan kerajaan untuk menaikkan produktiviti negara kita yang saya nampaknya tidak setanding dengan negara-negara lain? Contohnya saya beri, purata produktiviti seorang pekerja nasional di Malaysia adalah dia boleh produce 95,000. Ini saya akan jawab. Okey. Terima kasih ya. Okey, boleh. Okey, berkenaan dengan cadangan Kubang Pasu tadi berkenaan dengan pembangunan industri di Kedah. Memang industri di Kedah terutamanya di Kulim sebenarnya satu kluster bersama dengan Pulau Pinang dan juga mungkin pada masa depan Perak juga. Dan ini adalah kluster E&E, kluster semiconductor, dan itu adalah ekonomi ataupun sektor yang akan dibangunkan bersama oleh kerajaan pusat dan terutamanya bagi pihak MITI. So Yang ini Berhormat Menteri. tidak ada masalah. Tapi untuk jawab soalan yang terbetul. Untuk jawab soalan Tebrau, satu ialah dasar-dasar EV sebenarnya ini sektor baru dan dasar-dasar akan disemak setiap beberapa bulan untuk membangun sektor ini, dan kita akan ada mesyuarat National
EV Steering Committee dalam masa yang terdekat dan ini akan ditinjau. Yang Berhormat Menteri. Okay. Saya tak ada masalah lagi. Saya Sikit, kena habiskan soalan apa ni sikit ucapan tentang atau Kedah. saja. Tak apa. Terima kasih. Yang Berhormat Pasir Mas telah bertanya di dalam pembahasan beliau tentang sejauh mana kerajaan mengambil perhatian serta mempertimbangkan negeri Kelantan sebagai lokasi pembangunan sektor ekonomi baru, industri bernilai tinggi, perusahaan PMKS serta infrastruktur dan logistik. Kerajaan melalui MITI dan MAIDA sentiasa mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam usaha menarik pelaburan asing dan tempatan dalam pelbagai sektor ke seluruh negara termasuk Kelantan. Strategi promosi untuk menarik pelabur adalah berdasarkan kepada kekuatan dan kesesuaian ekosistem di sebuah negeri. Malam MAIDA selaku agensi penggalakan pelaburan utama negara juga sentiasa bekerjasama secara strategik dengan kerajaan negeri, koridor ekonomi dan agensi-agensi berkaitan dalam melipat gandakan usaha-usaha mempromosi dan menarik pelaburan terutamanya dalam industri-industri yang disasarkan. Antara fokus utama ekonomi baru di Kelantan adalah melibatkan industri pembuatan dan industri bernilai tambah tinggi. Pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk memastikan negeri Kelantan sesuai sebagai lokasi pelaburan terpilih di negara ini. Antaranya adalah projek ECRL di Kota Baru ke Gombak dan dijangka siap Januari 2027. Kedua, peruntukan sebanyak 800 juta ringgit yang merupakan sebahagian daripada kos keseluruhan yang mencecah 5 bilion ringgit bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air di Kelantan dan Sabah. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan logistik termasuk ECRL, Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU, pembesaran lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru Station KB Central, Tok Bali Industrial Park TBIP dan Pasir Putih Station Development. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Stampin turut mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk meningkatkan pembangunan perindustrian melalui penggubalan dasar untuk menarik pelabur asing ke Sarawak. Kerjasama erat dan sesi libat urus antara MITI dengan kerajaan Sarawak sentiasa dipukuku dari semasa ke semasa bagi mempermudah dan mempercepat proses kelulusan pelaburan. Strategi promosi untuk menarik pelabur yang dilaksanakan oleh MITI dan MAIDA adalah berdasarkan kepada kekuatan dan kesesuaian ekosistem di sebuah negeri. Di Sarawak, MITI menerusi MAIDA bekerjasama erat dengan Mintred Sarawak dan Rekoda bagi menarik pelaburan masuk ke negeri ini. Sesi libat urus bersama kerajaan negeri Sarawak sentiasa diadakan dan tak apa. Pelabur-pelabur di Sarawak layak untuk dipertimbangkan package insentif keluaran atau aktiviti yang digalakkan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986, termasuk satu galakan taraf perintis iaitu pengecualian cukai pendapatan sebanyak 70% atau 100% daripada pendapatan berkanun bagi tempoh 5 atau 10 tahun. Dan kedua, allowance cukai pelaburan iaitu allowance sebanyak 60% atau 100% ke atas jumlah perbelanjaan modal yang layak dilakukan oleh syarikat dalam tempoh 5 atau 10 tahun. Seperti semua maklum, salah satu misi utama yang digariskan di bawah NIMP 2030 adalah untuk menjamin security ekonomi serta keterangkuman dalam menggalakkan penyertaan saksama dalam aktiviti ekonomi khususnya sektor pembuatan. Dalam hal ini, pelaksanaan pembangunan NIMP 2030 tidak akan hanya tertumpu kepada satu kawasan, malah ia akan juga mengambil kira pembangunan secara keseluruhan, merentasi kluster ekonomi sedia ada serta mewujudkan kluster ekonomi baru bagi menyokong bidang ekonomi baru. Memandangkan seluruh kawasan negeri Sarawak merupakan kawasan yang digalakkan, Sarawak berpotensi besar dalam menjadi peneraju di dalam ekonomi hidrogen dan carbon capture, utilization
and Storage CCUS seperti digariskan bawah NIMP 2030 dan juga RMK ke-12. Ya. Terima kasih, Tuan Menteri. Sikit saja. Tuan Menteri, reindustrialisasi ataupun reindustrialization dengan izin untuk mengatasi apa yang dianggap sebagai secara permatang kita telah deindustrialize dahulu. NIMP ini dianggap sebagai satu yang paling penting. Persoalan saya adalah, Tuan Menteri, mampukah kita? Sebab ini adalah faktor utama dalam menjana pendapatan negara berpendapatan tinggi. Kalau kita, contohnya dalam E&E, kita masih lagi kita terperangkap dalam hanya aktiviti yang rendah seperti contohnya testing ataupun assembly dan testing saja, dan kita gagal kerana persoalan talent, gagal untuk move on to the front end of ataupun IC design, ya, ataupun you go into fabrication ataupun you move into kegiatan-kegiatan equipment manufacturing contohnya. Apakah kita akhirnya mampu untuk move on the higher value added manufacturing? Ini satu soalan dan it refers to all the manufacturing. Apakah kita mampu? Sebab ini akan menentukan sama ada we will be able to propel into the higher income economy dengan izin. Soalan Kepala Menteri. Terima kasih. Datuk Speaker, saya jawab soalan ini dan selepas tu saya akhiri ucapan atau jawapan saya. Yang Mohd Menteri nak masa? 2 minit sajalah. 2-3 minit saja. Saya nak bagi 10. Oh, bagi 10. Okey, bagus. Okey, saya 10 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Untuk ekonomi kita, sebenarnya 4 misi yang digariskan oleh NIMP itu perlu dilaksanakan serentak, iaitu kita perlukan kompleksiti ekonomi kita supaya kita bukan saja menghasilkan low end, low value, low productive produk, tetapi produk yang lebih kompleks dan juga proses yang lebih kompleks. Misi kedua take up ialah berkenaan dengan otomasi, pengdigitalan dan juga penggunaan teknologi. Misi ketiga ialah kita nak adakan push for net zero supaya kita jadikan ini secara serentak. Bolehkah kita capai? Mampukah kita capai? Saya rasa kita boleh capai kalau kita ada kesungguhan politik dan juga bersama dengan bekerjasama di antara sektor awam, sektor swasta. Kita ada kemungkinan boleh capai apa yang kita boleh capai, terutamanya dalam keadaan sekarang di mana kita mendapati bahawa banyak pelabur berhijrah daripada negeri China ke ASEAN Tenggara. Dan dalam suasana ini adalah peluang keemasan kita untuk kebangkitan ekonomi kita, dan dengan kestabilan politik dalam negeri, kita ada kemungkinan boleh mengambil kesempatan penghijaran pelabur-pelabur dari negeri China ke rantau ini. Terima kasih kepada Datuk Yang Timbalan Menteri, saya sangat memahami dan setuju sangat dengan apa yang Timbalan Menteri sebutkan, tetapi saya memandang kepada alokasi ataupun peruntukan hanya sebanyak 1.1 bilion dalam development expenditure, ya, untuk disuntik dalam nak mengangkat new apa yang dikatakan sebagai IMP baru ini. Jadi semacam tidak sejajar dengan jurisdiksi atau negara-negara lain, Tuan Menteri. Apakah kita mengharapkan hanya pada private sector yang hanya 9% saja? We are spending RM, tak silap saya, 94.6 bilion dalam 7 tahun, which is amounting to only 1.1 billion injection. Bagaimana nak kita merangsang jawapan ialah satu ialah the more the merrier. Masukkan ucapan Yang Berhormat Kuala Selangor dalam ucapan saya. Tapi juga sebenarnya idea kita ialah bahawa program ini bukan saja untuk kerajaan suntikan dana, tetapi public private cooperation supaya kita dapat suntikan daripada financing, pelbagai financing. Sebenarnya proses untuk mengubah NIP ini berlain daripada usaha-usaha sebelum ni. Kita membawa World Bank, membawa Bank Negara dan juga pelbagai agensi pembankan dan juga agensi financing untuk memikir apa hala tuju negara. Dan dalam semua ni kita fikir bukan saja dasar tetapi juga dari segi financing. Dan saya nak tambah satu point tentang bakat ataupun talent. Jawapan saya senantiasa ditanya berkenaan dengan isu bakat atau talent.
Jawapan saya, there is no talent problem in Malaysia. There is only a pay problem. Kalau kita memberi gaji 2/3 gaji Singapura, kita tak ada masalah bakat. Kerana kita ada 1 juta lebih rakyat Malaysia bekerja di Singapura dan ramai bekerja di peringkat dengan gaji yang rendah. Kalau ekonomi kita, kalau kompleksiti ekonomi kita dan produk-produk yang kita hasilkan di peringkat yang lebih tinggi dan boleh membayar gaji yang lebih tinggi, maka ramai akan bekerja di sini dan bukan bekerja di Singapura. So ini adalah sebenarnya mindset shift yang kita perlukan supaya kita bukan lagi Dengan izin, bermain di Cuma Menteri, kalau saya boleh sikit minta penjelasan. Ada yang mengatakan untuk memperuntukkan 45% labor wages into to the labor, ia merupakan satu yang tidak wajar untuk industri. Ya, jadi become a chicken and egg. Mana dulu? Increase of productivity dulu ke, ataupun the progressive wages scheme yang nak diperkenalkan oleh kerajaan Madani? Ini satu perkara yang juga perlu direlaikan dan dinukaikan. Mau ringkas secara ya. Terima kasih. Saya ingat cadangan NIMP dan NETR adalah dua cadangan yang sangat baik dan jikalau dapat dilaksanakan, saya rasa bakal membawa perubahan berskala besar kepada landscape tanah air. Saya juga mengikuti tulisan-tulisan Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam The Age Weekly berkenaan keperluan untuk kita transisi daripada subsidi konvensional kepada green energy ataupun subsidi hijau. Cuma apabila saya lihat daripada sudut tindakan, peruntukan, banyak cadangan-cadangan tersebut is not backed up with concrete actions dengan izin. Contoh cadangan untuk kita transition out from conventional subsidies kepada subsidi hijau. Kita lihat contohnya peruntukan dalam bab subsidi hijau ini tiada atau perbincangannya masih belum ke peringkat lebih tinggi. Saya juga ada ketengahkan satu contoh yang paling mudah ya, di mana apabila kerajaan membuat tindakan yang progresif dan baik, iaitu untuk membenarkan ekspor tenaga boleh baru ke negara luar. Yang Berhormat boleh tujukan soalan ni kepada Menteri NRECC. Betul, itu selepas ini, cuma dia berkait rapat juga dengan tulisan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya jawab berkenaan dengan isu-isu yang dibangkitkan berkenaan dengan MITI. Dia berkaitan dengan your NIMP 2030, New Industrial Master Plan, yang turut menggariskan juga berkenaan tenaga boleh diperbaharui. Memang semua pandangan dialu-alukan dan Perdana Menteri, Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan jawapan semasa belanjawan tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat seperti melalui pembahasan beliau telah pun mencadangkan agar peranan dan fungsi Perbadanan Produktiviti Malaysia, Malaysia Productivity Corporation MPC, dalam mempercepatkan proses pelaksanaan projek berkaitan pelaburan asing diperkukuhkan. Kerajaan melalui MPC telah memperkenalkan program My Muda, Malaysia Muda, bagi membantu syarikat dan perniagaan dari dibebani peraturan yang tidak wajar dan kos pematuhan peraturan ke arah meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Pelaksanaan pendekatan peraturan tangkas Agile Regulation diguna pakai untuk memastikan peraturan lebih fleksibel, responsif dan berorientasikan kepada keperluan semasa bagi memudahkan urusan menjalankan perniagaan. Kerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT diberi tumpuan kepada kecekapan proses kelulusan pembangunan dan pemajuan tanah. Projek Rintis Kulai Fast Lane adalah merupakan antara contoh kejayaan yang mengguna pakai peraturan tangkas dalam meningkatkan produktiviti dan kecekapan penyampaian peraturan negeri Johor yang mesra pelabur. Berdasarkan kejayaan yang dilihat di Kulai, pelabur dapat memulakan operasi pada bulan ke-14 berbanding menunggu selama 24 bulan sebelum ini. Kerjasama ini diteruskan di mana MPC dan Kerajaan Negeri Johor telah memperluas konsep Kulai Fast Lane ke seluruh negeri yang kini dikenali sebagai Johor Fast Lane yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor pada 4 hari bulan September 2023. Pelaksanaan Johor Fast Lane dan program memudahkan pergerakan barangan di Johor dijangka menyumbang kepada purata
pertumbuhan produktiviti negeri Johor sebanyak 7% dalam tempoh 10 tahun. Seterusnya, Yang Berhormat Farid Sulong telah mencadangkan untuk mengiktiraf anak muda yang menjana pendapatan sehingga melahirkan bakat melalui platform digital melalui dana pembiayaan peluang kedua, Second Chance Fund. Untuk maklumat Yang Berhormat Farid Sulong, MITI melalui Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF telah melancarkan skim pembiayaan peluang kedua pada 16 hari bulan Jun 2023. Skim ini bertujuan membantu PKS dalam berhadapan cabaran dan kesulitan kewangan, dan bagi pelaksanaan skim ini pada tahun 2023, MITI telah menyalurkan peruntukan berjumlah 15 juta ringgit bagi suku pertama hingga ketiga dan 5 juta ringgit lagi dijangka akan diterima pada suku keempat. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat Kuala Selangor, tadi sebenarnya sasaran untuk meningkatkan gaji dan juga share gaji ini sebenarnya boleh dicapai kalau NIMP dilaksanakan secara serentak dan secara berjaya. Akhirnya seterusnya saya nak jawab soalan berkenaan dengan halal industri halal yang ditanya oleh Yang Berhormat Farid Sulong dan Yang Berhormat Sibu. Seperti yang ditekankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dalam konteks pembangunan industri halal, pensijalan halal bukan setakat memastikan sesuatu makanan itu tidak haram, tetapi memastikan ia merupakan halalan toiban, iaitu bermutu tinggi. MITI sedia maklum dengan potensi industri halal yang menjangkakan kenaikan nilai pasaran halal antarabangsa sebanyak 22.8 trilion menjelang tahun 2030. Perkara ini turut diterjemahkan melalui Pelan Induk Industri Halal 2030 dengan sasaran peningkatan jumlah sumbangan industri halal kepada keluaran KDNK sebanyak 10.8% atau 231.1 bilion pada tahun yang sama. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pembahasan dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, dipersilakan